Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah. Dan hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian dan perbincangan kita daripada kitab Fiqh Sunnah dengan perbincangan sambungan kepada tajuk solat Qiyamul Lail. Jadi kita insya-Allah akan meneruskan perbincangan kita dengan menggunakan kitab Fiqh Sunnah dan kita berada di muka surat 476. Jadi kalau para jemaah yang dirahmati Allah ada kitab, mungkin kita buka kitab di muka surat 476 dan di situlah kita akan meneruskan perbincangan kita hari ini insya-Allah. Hari ini kita meneruskan perbincangan kita. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita yang lalu di mana kita berhenti sampai muka surat 476. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan hadis daripada Salman Al-Farisi telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakni tunaikanlah solat malam sebab dia merupakan kebiasaan amalan orang-orang soleh sebelum kamu di zaman dahulu. Dia juga merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, penebus segala kejahatan, pencegah daripada berbuat dosa dan sebagai penangkal ataupun pencegah penyakit pada tubuh. Itulah hadis yang terakhir yang kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Hari ini kita meneruskan perbincangan dengan mengambil hadis yang berikutnya. Antara ganjaran atau fadilat seseorang yang mendirikan solat Qiyamul Lail. Hadis berikutnya daripada Sahal bin Sa'ad, dia telah berkata, Jibril datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, hidupkanlah sesuka hatimu tetapi ingat bahawasanya kamu pasti akan mati. Hiduplah sesuka hatimu, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, maksudlah hiduplah. Namun jangan lupa satu hari kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Kemudian Rasulullah SAW diingatkan, lakukan apa saja yang kamu sukai tetapi ingat bahawasanya kamu pasti menerima balasannya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah sesiapa saja yang kamu kehendaki tetapi ingat pasti kamu akan berpisah dengannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ingatlah bahawasanya kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia mengerjakan solat Qiyamul Lail, solat malam. Wa izzahu istighna'uhu 'anin nas. Dan manakala kehebatannya pula terletak kepada ketiadaan berharap daripada manusia. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita renungkan hadis ini. Kita sedang bincangkan tentang bab solat Qiyamul Lail, antara ganjaran dan fadilatnya. Namun ada beberapa perkara yang boleh kita lihat dan kita sedang mencungkil beberapa hadis daripada Nabi SAW. Baik. Hadis ini pertama sekali daripada Sahal bin Sa'ad, beliau mengatakan bahawasanya satu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan malaikat Jibril ingatkan kepada Nabi SAW. Apabila malaikat Jibril ingatkan kepada Nabi SAW, itu bukan hanya untuk Nabi SAW akan tetapi untuk umat Nabi SAW juga. Apakah perkara-perkara yang diingatkan oleh malaikat Jibril untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang ini untuk kita-kita ni lah? Ada beberapa perkara. Malaikat Jibril datang dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma' syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hati kamu, namun ingat satu hari kamu akan mati. Para jemaah yang dirahmati Allah, itu satu peringatan untuk kita juga. Malaikat Jibril ingatkan, hiduplah.
Ada di antara kita ketika hidup nak lakukan ini, nak lakukan itu, nak jadi seorang yang baik, nak jadi seorang yang jahat. Hiduplah sesuka hati kamu. Ada di antara mereka rasakan hebat, ada di antara mereka merasakan bangga, megah diri, ada di antara mereka merasakan berkuasa. Hiduplah. Tapi jangan lupa, satu hari kamu akan mati. Jadi apabila kamu mati, para jemaah yang dirahmati Allah, kamu akan meninggalkan segala-galanya. Segala harta yang kita kumpul, kita akan tinggalkan. Rumah besar, rumah yang cantik, perkakas, harta, kenderaan, kereta yang mahal, segala-galanya kita akan meninggalkan. Jadi dalam kita hidup tu, maksudnya di sini adalah berpada-padalah. Jangan sampai kita itu terlalu lupa dunia. Kita hidup ni ibarat lupa dunia. Orang ni hidup tenggelam dengan dunia sehingga lupa akhirat. Jangan sampai demikian. Ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesuka hati kamu, namun jangan lupa kamu juga akan mati. Kemudian malaikat Jibril juga ingatkan perkara yang kedua, wa mal masyi'ta fa innaka majziyun. Lakukanlah apa saja yang kamu nak. Namun ingat, kamu akan diberi balasan. Para jemaah yang dirahmati Allah, apa saja yang kita nak buat, kita akan diberi balasan daripada apa saja yang kita usahakan. Kita melakukan kebaikan, kita akan mendapat balasan. Kita lakukan kejahatan, kita akan dapat balasan. Balasan di dunia atau balasan di hari akhirat. Kita lakukan kebaikan, kadang-kadang orang tak nampak. Tetapi ingat, Allah Maha mengetahui dan Allah sebaik-baik yang memberi pembalasan, memberi ganjaran. Kita nak harapkan ganjaran manusia, tak berguna. Kadang-kadang kita buat baik pun orang tak tahu. Kadang-kadang kita berbuat baik, kita buat baik sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali kita berbuat baik. 1 kali kita tersilap, orang lupa kebaikan-kebaikan kita. Orang ingat kesilapan kita. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Yang terbaik kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bantu orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita rasa kita nak aniaya orang, orang tak nampak, tetapi ketahuilah Allah nampak dan ketahuilah setiap satu daripada kita akan mendapat balasan daripada apa jua yang kita lakukan. Tak sekarang, mungkin besok lusa. Tak dapat balasan secara direct tetapi dapat balasan secara indirect. Dapat berbagai-bagai musibah, berbagai-bagai bencana. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Saya bukan kata orang yang dapat bencana itu semua diberi balasan. Tidak, kadang-kadang itu hanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang ingin perlu kita ingatkan, kita akan mendapat balasan daripada apa jua yang kita lakukan. Malaikat Jibril mengatakan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Lakukan apa yang kamu kehendaki, tetapi ingat kamu akan diberi balasan. Wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Sayangilah orang yang kamu ingin sayangi. Cintailah orang yang kamu cintai. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Para jemaah yang dirahmati Allah, sesiapa juga yang kita sayangi, sesiapa juga yang kita cintai, ingat, kita tidak akan bersamanya selama-lamanya. Kita akan satu hari nanti akan tetap berpisah dengannya. Apabila ataupun apabila roh meninggalkan jasad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasa mati. Siapa yang kita sayang sekali di dunia ini, sekalipun para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan meninggalkannya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sayang seseorang, cinta seseorang, jangan sampai cinta sangat sampai kita tidak dapat hidup tanpa dirinya atau sebagainya. Kita lakukan apa jua para jemaah, kita nak sayang seseorang, nak cinta seseorang, cinta kerana Allah. Sayang kerana Allah. Apa maksud sayang atau cinta kerana Allah? Kita sayang seseorang ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menyayangi seseorang. Contohlah, seorang anak menghormati ibu dan bapanya. Dia bukan setakat sayang, tetapi dia itu sebagai satu perintah, satu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang anak tahu mentaati, mencari keredaan ibu bapa itu satu kewajipan, kerana mentaati perintah Allah, dalam keadaan sekalipun macam mana sekalipun ibu bapanya, dalam bagaimana keadaan sekalipun, dia tetap akan hormat, sayang, memberi
berbuat baik kepada ibu bapanya kerana itu Allah Ta'ala suruh. Jadi dia buat kerana Allah. Ini contoh para jemaah. Sayang kerana Allah. Dia sayang kerana Allah Ta'ala menyuruh dia seseorang itu menyayangi kaum kerabatnya, ahli keluarganya. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Ingat, satu hari kita akan berpisah dengan orang yang kita sayangi. Jadi biarlah sayang itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu antara peringatan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi perkara yang keempat, malaikat Jibril katakan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah kemuliaan seseorang mukmin itu adalah bagaimana dia qiyamul lail, bergantung kepada bagaimana dia menghidupkan malam. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini jadi di sini babnya. Penulis membawakan hadis ini dalam bab qiyamul lail kerana malaikat Jibril ada menyebutkan tentang perkara ini, yakni kemuliaan seseorang itu terletak kepada qiyamul lailnya. Kita lihat para jemaah, di dunia ini ada ramai orang mempunyai berbagai-bagai kehebatan. Dia mampu mentadbir itu, mentadbir ini. Masanya dia mampu penuh dengan meeting sana, meeting sini. Dia berjaya menjaga ataupun mengurus jabatan yang besar. Contoh, empire, tetapi mampu tak dia bangun malam, menghidupkan malam, berqiyamul lail. Izzah, kemuliaan seseorang itu adalah dengan qiyamul lail. Maksud qiyamul lail ini, pastilah sebelum membincangkan tentang qiyamul lail, solat fardu yang wajib itu dilakukan. Qiyamul lail ini adalah perkara yang sunat. Jadi apabila kita bincangkan perkara yang sunat para jemaah, yang fardu tu tetap wajib. Yang fardu tu lebih mulia daripada yang sunat. Jadi yang fardu tu tetap dituntut. Jangan sampai kita buat yang sunat tinggalkan yang fardu. Tetapi maksudnya di sini para salafus saleh, orang-orang beriman, apabila kita katakan tentang perkara sunat ini, pastilah yang fardu tu memang dah tak perlu dipertikaikan. Kewajipan solat 5 waktu memang wajib kita tunaikan. Tetapi selain daripada solat 5 waktu tadi, kalau dapat kita hidupkanlah malam tadi dengan qiyamul lail. Apa maksud qiyamul lail? Hidupkan malam. Hidupkan malam dengan sama ada membaca Quran, sama ada dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menuntut ilmu, dengan solat tahajud dan sebagainya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini ataupun malaikat Jibril menjelaskan wa izzahu isti'anu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan wa izzahu istighna'uhu 'anin nas. Dan manakala kehebatannya pula terletak kepada ketiadaan berharap kepada manusia. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang beriman, seberapa yang terdaya, jangan sampai kita terlalu bergantung kepada manusia. Jangan sampai kita bergantung kepada manusia tu, bukan kita tak harapkan manusia. Sebagai manusia hidup di atas permukaan bumi ini, memang kita memerlukan sesama sendiri. Seorang isteri memerlukan suami, anak-anak memerlukan ibu bapa, kita memerlukan teman. Dan itu penting. Jangan kita rasakan kita boleh hidup seorang. Jangan kita rasa aku ini nak hidup sendiri, aku boleh mampu, tak memerlukan bantuan orang lain. Itu bukan maksudnya di sini. Sebagai manusia kita hidup wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam perkara-perkara kebaikan. Tetapi maksudnya di sini pergantungan kita bukan hanya pergantungan kita kepada manusia sehingga kita lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, makan dan minum Allah yang berikan. Ingat, kehidupan kita adalah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa depan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita usaha, kita belajar untuk mendapatkan ilmu, kita belajar untuk lulus peperiksaan. Tetapi bagi sebagian orang, katakan yang memang tak lulus peperiksaan, itu bukan segala-galanya. Di dunia ini, hidup di dunia ini bukan hanya untuk lulus peperiksaan O-level, A-level, universiti dan sebagainya. Ini hanya satu jambatan baik untuk kita menuntut ilmu. Tetapi bagi sebagian orang, katakan dia gagal dalam satu jalur, itu bukan berarti habis segala-galanya. Sampai kadang-kadang kita dengar cerita orang lulus atau gagal peperiksaan, ada yang sampai terjun bunuh diri. Bukan. Kehidupan ini is beyond that. Kehidupan ini bukan hanya dari segi markah dan sebagainya.
Ada orang kerana lulus tapi tidak dapat markah yang baik, hampa, kecewa. Jangan. Kita usahakan seberapa yang termampu. Bukan kita nak suruh malas, tetapi ingat, peperiksaan, ingat, sijil, sertifikat, ini bukan segala-galanya. Kalau kita tersendat langkah ataupun tak dapat menjalani perjalanan ini, ada banyak lagi cara untuk meneruskan kehidupan. Kehidupan ini bukan hanya kita bergantung kepada pangkat, bukan hanya kita bergantung kepada wang ringgit, bukan hanya kita bergantung kepada kelulusan, bukan hanya kita bergantung kepada golongan-golongan tertentu. Pergantungan kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa juga yang berlaku kita yakin ada hikmah di sebaliknya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita bincangkan perkara ini kerana ada hadis di sini yang mengupaskan perkara tersebut. Namun kita tetap perlu berusaha. Pada masa yang sama, seperti saya katakan, itu juga bukan berarti kita sombong, tidak mahu minta bantuan orang lain apabila kita memerlukan bantuan. Boleh kita minta bantuan orang, dan itu antara sifat, katakan, tawaduknya kita. Bahawasanya kita tidak sombong, jangan bodoh sombong dan sebagainya. Demikian para jemaah, dan kita sedang bincangkan tentang bab solat qiyamul lail, antara fadilat-fadilatnya, dan di sini dalam hadis ini disebutkan antara kehebatan, kemuliaan seorang yang beriman adalah apabila dia mampu menghidupkan malam dengan ibadah, dengan berqiyamul lail. Kita renung-renungkanlah para jemaah. Kadang-kadang seperti mana saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana kita menggunakan masa-masa lapang kita di waktu malam. Ketika saya ingat lagi lah, ketika musim perlawanan bola sepak ya, kadang-kadang maaf katalah, golongan sebahagian golongan orang-orang lelaki yang minat sangat bola sampai bangun pukul 3 pagi pun boleh kerana bola punya pasal. Ini contoh. Jadi adakah wajar? Kita bergantung, tepuk dada, tanya iman. Dan kadang-kala yang sedihnya lah ya, ada sebagian golongan yang menjadi satu model dalam masyarakat pun membincangkan pasal bola di waktu malam, pukul 2 pagi bangun, pukul 3 pagi bangun pasal bola dan sebagainya. Saya rasa ada yang tak kena di situ. Sedangkan hidup ini bukan hanya dengan bola. Cakap pasal bola ni para jemaah, kadang-kala kita tengoklah ya, perlawanan bola sepak ni, dia tu keep on repeating. Contohlah, pada awal tahun bermula dengan lig, contohlah permulaan mula dengan lignya, lepas sampai berlalu sampai akhirnya final pada bulan November. Pasukan A ni menang, alhamdulillah. Kemudian lepas final tu 2-3 bulan akan datang bermula lagi lig yang baru pula. Kemudian sampai final. Sampai akhir September Oktober final. Kemudian 2-3 bulan lagi lig mula lagi. Ni apa jadi? Kehidupan kita pusing tanpa kita sedari. For the past 10 years kita hanya ikuti perlawanan bola yang dia ni menang tahun ni, dia tu menang tahun berikutnya, dan pusing. Demikianlah para jemaah. Kita hanya dilalaikan. Sebab tu para jemaah, saya tak nafikan kadang-kadang memang sesuatu itu minat. Minat tu berpada-pada. Jangan sampai kita seperti yang disebutkan di sini. Wa'mal masyita. Lakukan apa yang kamu hendak lakukan. Tapi ingat, kamu juga bakal dipersoalkan. Akan mendapat ganjaran. Jadi kita nak hidup bagaimana yang kita nak. Tapi ingat kita akan mati. Jadi jangan sampai terlalu lalai. Ini contohlah. Kita lihat pada suatu masa dahulu ketika Singapura perlawanan bincangkan pasal Singapura lah ya. Singapura berada dalam perlawanan Piala Malaysia. Januari masuk lawan, Singapura lawan Perak, lawan Pahang, lawan Terengganu, pusing sampai semifinal, sampai final Oktober. Selangor menang. Masuk 2 bulan akan datang, start all over again. Lepas tu siapa menang? Pahang lawan Selangor, siapa menang? Kemudian tahun depan Singapura pula menang. Ini contoh. Pusing. Ni kalau yang perlawanan kat lokal lah. Kalau perlawanan kat luar negeri tu sama ada Liverpool ke Manchester ke, ni contoh para jemaah. Pusing dan perlawanan mereka yang luar negara tu sampai larut-larut malam. Wajar ke kehidupan seorang yang beriman? Sedangkan di zaman para sahabat berjuang, berjihad fi sabilillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, membangunkan agama. Tapi kita hanya dilalaikan dengan perkara-perkara yang penuh dengan kelalaian ini. Contoh, renungkanlah. Maka dengan atas dasar demikian, ada hikmah. Alhamdulillah Singapura sekarang dah tak masuk Malaysia Cup. Ada hikmah. Alhamdulillah sekarang perlawanan bola sepak pun kena gantung. Ada hikmah dan contoh.
Jadi apa juga berlaku, kita tak dapat mengubah diri kita. Allah Ta'ala takdirkan berlaku perkara-perkara tertentu untuk mengubah cara hidup orang dunia ini. Ini contoh para jemaah. Baik, kita letak tepi. Itu hanya satu contoh. Banyak perkara-perkara yang lain yang boleh kita lihatkan sebagai contoh. Baik, fadilat solat qiyamul lail yang terakhir. Dari Abu Darda daripada Nabi SAW, beliau menceritakan, beliau mengkhabarkan. Dalam hadis ini disebutkan, salasatun yuhibbuhumullahu wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihim. Ada 3 golongan manusia yang sangat dicintai Allah serta disambut dengan bangga dan penuh kegembiraan. Pertama, alladhi idzan kashafat fi'atun qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wajal. Jadi golongan pertama adalah seseorang yang dalam peperangan dan ketika barisan di hadapan melarikan diri, dia terus maju mempertahankan jiwanya semata-mata berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya dia terbunuh dan ada kala pula dia diberi kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Unzuru ila abdi hadza kaifa sabara li bi nafsihi walladhi lahu mura'atun." Baik, satu. Jadi apakah golongan pertama? Sehingga Allah Ta'ala berfirman, lihatlah hamba-Ku ini betapa sabarnya mempertaruhkan jiwa demi Aku. Rasulullah SAW dalam hadis ini menceritakan ada 3 golongan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan. Kita nak tengok kita tergolong bersama 3 golongan tersebut ke tidak. Golongan pertama, Rasulullah SAW menyebutkan bahawasanya dia berada dia berada fi sabilillah, berjuang menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhadapan dengan musuh. Kemudian ada beberapa golongan orang-orang yang bersama-sama dia berjuang terus melarikan diri. Apabila orang-orang yang berjuang terus melarikan diri, pada ketika itu dia ni terbagi kepada 2. Sama ada dia nak ikut larikan diri, selamatkan nyawa dia, atau dia terus berjuang. Kalau dia larikan diri, habislah, musnahlah agama Allah Subhanahu wa taala. Tiada siapa yang membela. Tetapi dia terus berjuang. Dia terus berjuang dengan penuh kesabaran. Dia akan dikaji 2, mendapatkan kemenangan atau mendapat fi sabilillah. Contoh, atau mendapat syahid fi sabilillah. Jadi golongan ini dalam keadaan sedemikian dia tetap berpegang teguh, dia tidak lari meninggalkan dan membiarkan agama Allah Subhanahu wa taala sedemikian. Ini adalah satu golongan yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua disebutkan adalah walladzi lahu mura'atun hasanatun wa firashun layyinun hasanun fayaqumu minal lail. Golongan kedua adalah seseorang yang punya isteri yang cantik dan tempat tidur yang empuk, lalu tetap dia bangun malam mengerjakan solat malam. Golongan kedua adalah siapa? Seseorang yang punya isteri yang cantik, yang molek, alhamdulillah, dan mempunyai tempat tidur firash yang sempurna, yang nyaman untuk berehatkan diri, tidur, alhamdulillah. Tetapi tetap dia bangun malam untuk berqiyamul lail, meninggalkan isteri yang cantik ke atau sebagainya, letak tepi, tak mengapa, alhamdulillah, dia bangun malam, tahajud, mendirikan qiyamul lail. Ini golongan kedua yang mendapatkan kemuliaan sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, yadharu syahwatahu wa yadhkuruni walau sya'a raqad. Baik, yang Allah Ta'ala berfirman, orang itu meninggalkan syahwatnya semata-mata untuk berzikir kepadaku, padahal kalau dia mahu mengikutkan hawa nafsunya, dia boleh terus meneruskan tidurnya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita sedang kupaskan tentang beberapa fadilat dan ganjaran kebaikan keutamaan orang yang berqiyamul lail. Di sana ada 3 golongan yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Golongan pertama yang tidak meninggalkan barisan walaupun orang telah meninggalkan. Golongan kedua adalah seseorang yang punya isteri yang cantik, tempat tidur yang empuk, tetap dia bermujahadah, bangun malam untuk solat qiyamul lail. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya nak tanya, boleh tak agak-agak kita bangun malam sedemikian dalam keadaan, contohlah konteks kita ni,
katil yang empuk, kemudian dalam keadaan aircon, kemudian musim sejuk, tetap kita bangun malam, usaha mujahadah bangun. Boleh tak? Kalau kita nak bangun malam setiap hari, tapi Ustaz besok saya kerja Ustaz. Okey, baiklah, katakan bagi golongan orang yang bekerja pada hujung minggu, bagaimana? Pada hari Jumaat ke, hari Jumaat masih kerja. Katakan pada hari Sabtu, malam Minggu, kau dapat kita usahakan. Kita usahakan letakkan target, aku nak tergolong bersama golongan yang Rasulullah SAW telah janjikan Allah sangat sayang kepadanya. Nak bersama orang-orang berjuang, kita tak ada peluang untuk berjuang hari ini. Okay. Kemudian kedua, maksud yang pertama, tak ada peluang untuk berjuang fi sabilillah kerana zaman Nabi SAW dan para sahabat semua dah tak ada dah. Jihad fi sabilillah pun dah tak ada dah, ataupun nak tengok pun mana satu yang benar-benar berada dalam keadaan kebenaran. Terlalu ramai orang yang mempergunakan agama untuk urusan-urusan politik, katakan. Baik, yang kedua ni yang Allah Ta'ala sangat sayang adalah siapa dia? Orang yang dalam keadaan empuk, tempat tidurnya nyaman, tetap bangun qiyamul lail. Ini kita cuba, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, golongan yang ketiga, siapakah dia? Golongan yang ketiga adalah walladhi idza kana fi safarin wa kana ma'hu raqbun fasaharu thumma haja'u faqama minas sahari fi darra'i was-sarra. Yang bermaksud, yakni ketiga adalah seseorang yang berpergian bersama orang ramai. Pada waktu malam rombongannya berjaga, lalu mereka semua tidur. Tetapi dia bangun di waktu sahur beribadah tanpa mengira dalam keadaan susah atau senang. Yakni seseorang yang bersama-sama teman-temannya, bersama grupnya, bermusafir, kemudian di waktu malam semua penat, semua baring dan tidur. Tetapi di waktu sahur, dia tetap bangun. Di waktu sahur itu adalah masa fatrah yang terakhir sebelum subuh. Kira 1 jam sebelum subuh tu, pada ketika itu dia bangun, lalu dia berqiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh para jemaah. Di sini menunjukkan ganjaran dan kemuliaan darajat bagi golongan-golongan tertentu yang berqiyamul lail. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, solat sunat ada berbagai. Dan antara solat sunat yang sangat dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solat sunat di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Kita bermujahadah bangun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, menitiskan air mata pada ketika manusia semua sedang lena tidur. Wasallu bil laili wan nasi niyam. Dan solatlah waktu malam ketika manusia sedang tidur. Dan solat itu jangan kita solat kelang kabut. Kalau dapat kita solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lamakan rukuk, lamakan sujud, cuba titiskan air mata. Itulah bab seterusnya. Maka bab seterusnya kita akan bincangkan, tajuk seterusnya adalah tata tertib pelaksanaan. Apabila kita katakan solat qiyamul lail, solat tahajud, bagaimana nak solat tahajud ni Ustaz? Aku nak niat apa Ustaz? Nak niat solat tahajud ke? Nak niat solat tasbih ke? Nak niat solat taubat? Atau bagaimana tata caranya? InsyaAllah dalam bab ini ataupun dalam tajuk berikut ini kita akan kupaskan. Baik, penulis mengatakan, seseorang yang hendak mengerjakan solat malam, solat qiyamul lail, disunatkan melakukan beberapa perkara berikut. Baik, ada beberapa perkara yang kita disunatkan. Apakah dia? Pertama, ketika menjelang tidur, hendaklah dia berniat, hendak bangun untuk mengerjakan solat malam. Jadi ketika kita nak tidur tu, kita kena jatuhkan niat. Niatkan untuk solat malam. Kita jatuhkan niat untuk kita tunaikan solat malam. Demikian, itu antara perkara yang boleh kita lakukan. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma fayusalli minal lail faghalabathu ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Yang bermaksud, barang siapa yang hendak tidur kemudian dia berniat hendak menunaikan solat malam, maka kalau dia tunaikan solat malam, alhamdulillah. Tetapi kalau dia tidak dapat tunaikan solat malam kerana dia tertidur, katakan, nescaya tercatat seolah-olah dia telah melakukan solat malam.
Dan tidurnya itu dikira sebagai satu sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Allah Taala hadiahkan, anugerahkan untuknya untuk tidur pada masa sama dia dapat pahala. Kerana apa? Dia telah jatuhkan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi katakan para jemaah yang dirahmati Allah, besok hari Minggu, hari ni hari Sabtu, hari Sabtu malam Minggu, besok malam ni aku nak tunaikan solat malam lah. Jadi aku nak bangun pukul 5, okay? Atau nak bangun pukul 4, nak bangun pukul 4, 4.30, subuh pukul berapa? Subuh pukul 5.30. Kalau aku bangun pukul 4 ada 1.5 hours. Aku bangun pukul 5.30 dapat 1 jam. Alhamdulillah. 1 jam insya-Allah sebagai permulaan bolehlah untuk aku dapat qiyamul lail. Dia tidur, dia siapkan tubuh badan dia, rehat tidur awal, pukul 10 dah tidur kerana nak bangun qiyamul lail. Tidurnya itu dikira ibadah. Kerana ini tidur, dia tidur awal kerana nak bangun awal. Ini yang dikatakan tidur orang yang berilmu adalah ibadah. Tidur orang yang berilmu lebih baik daripada amalan seorang yang jahil. Jadi dia tidur awal. Kemudian atas sebab-sebab tertentu dia overslept. Dia sadar saja bukan pukul 4.30, saja ada pukul 6. Ya Allah, dah masuk subuh pun dia miss daripada qiyamul lail. Ketahuilah para jemaah, dia akan dicatat pahala seolah-olah dia telah berqiyamul lail. Ini adalah sedekah, maksudnya hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya. Ini contoh para jemaah. Jadi Rasulullah menggalakkan. Jadi antara perkara yang boleh kita lakukan kalau kita nak solat qiyamul lail, sebelum tidur tu kita dah niatkan untuk bangun awal. Tetapi kena niat betul-betul lah. Tak boleh kita niat aku nak solat qiyamul lail tapi moga-moga tak payah bangun lah. Tak boleh macam itu. Jadi kita betul-betul usaha dan niat untuk bangun awal. Yang kedua, berusaha menghilangkan rasa mengantuk dari mukanya tatkala bangun daripada tidur. Setelah itu hendaklah dia bersuci lalu melihat ke langit sambil berdoa dengan bacaan doa yang pernah diriwayatkan oleh Nabi SAW. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jadi apabila dia telah sadar, dia kena usahalah. Ingat para jemaah, ketika dah tidur lena, tidur lelap, deep sleep, pada ketika itu kita nak bangun, itulah perkara yang perlukan mujahadah. Memang tak dinafikan. Perkara yang sangat berat. Tetapi kita perlu mujahadah. Jadi kita kena mujahadah pada ketika itu untuk bangun malam. Jadi apabila kita dah bangun, alhamdulillah kita pun basuh muka kita berwuduk. Jadi kalau dapat selepas itu, kalau boleh kita pergi ke tingkap, lalu kita tengok ke langit. Kita tengok ke langit, lalu kita membaca beberapa zikir dan beberapa doa. Dalam hadis ini disebutkan bahawasanya apabila kemudian selepas dia bersuci, yakni berwuduk, melihat ke langit sambil berdoa dengan bacaan doa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Apakah antara doanya? La ilaha illa anta subhanaka. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, maha suci Engkau. Astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka. Ya Allah, aku mohon pengampunanmu ya Allah atas dosa-dosaku dan aku mohon rahmatmu. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Ya Allah, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat dan janganlah engkau membuat hatiku tersesat ataupun janganlah engkau membuat aku lalai tersesat selepas engkau memberi hidayah kepadaku. Idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah, dan kurniakanlah aku rahmatmu. Innaka antal wahhab, dan engkaulah maha pemberi rahmat, maha pengurnia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku selepas mematikan diriku. Thumma yaqra'ul ayatil ashara min awakhir surati Ali Imran. Kemudian kalau dapat dia baca 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Apakah ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Dan sampai akhir surah Al-Imran, 10 ayat yang terakhir. Contoh, apakah maksud ayat tersebut?
Jadi maksud ayat tadi adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayati li ulil albab sampai akhirnya. Kemudian lalu dibaca doa. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu. Anta nurus samawati wal ard. Engkaulah cahaya cahaya di langit dan di bumi. Wa man fihinna, dan bagi dan di antara keduanya dan di dalam keduanya. Walakal hamdu, segala puji bagimu. Anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin wa ma fihinna walakal hamdu, dan bagimu segala pujian. Antal haq, engkaulah maha benar. Wa wa'dul kal haq, dan janjimu adalah benar. Wa liqa'ukal haq, dan pertemuan denganmu adalah benar. Wal jannatul haq, dan syurga itu adalah benar. Wan naru haq, dan neraka itu benar. Wan nabiyyuna haq, dan para anbiya yang diutus adalah benar. Wa muhammadun haq, dan Muhammad yang diutus adalah benar. Wasa'atu haq, dan hari kiamat adalah benar. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, kepadamu aku menyerahkan diri dan denganmu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anibtu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antallahu la ilaha illa ant. Maka ampunkanlah segala dosa-dosaku yang aku lakukan secara terang-terangan atau aku lakukan secara sembunyi-sembunyi, yang aku lakukan secara sengaja dan atau aku lakukan secara tidak sengaja dan sebagainya. Ini antara perkara yang kalau ingin kita boleh membaca doa tersebut. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Kalau kita tak mampu sedemikian, apa yang boleh kita lakukan selepas kita berwudu? Kita pandang ke langit dan kita kalau nak baca surah Ali Imran bolehlah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ini contoh. Jadi kita melihat ke langit, tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, nokta ketiga. Sebaiknya solat malam itu dimulakan dengan mengerjakan 2 rakaat yang ringkas. Selepas itu seseorang bebas untuk mengerjakan solat sebanyak mana yang mampu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yusalli iftataha salatahu bi raka'ataini khafifatain. Aisyah menjelaskan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan solat malam, baginda akan mulakan dengan 2 rakaat solat yang ringkas. Baik, jadi kita nak solat malam, kita tahu solat malam itu solat yang kalau dapat kita baca surah yang panjang, rukuk yang lama, sujud yang lama. Tetapi kalau dapat kita mulakan dengan 2 rakaat yang ringkas. Kita buat ringkas, katakan pada rakaat pertama kita baca selepas Fatihah, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua lepas Fatihah kita baca Qul huwallahu ahad dan sebagainya. Kita ringkaskan 2 rakaat pertama. Baru selepas itu kita baca surah-surah yang panjang atau dan kita rukuk, lamakan sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatihu salatahu bi rak'ataini khafifatain." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila barang siapa hendak solat qiyamul lail, solat malam, maka dimulakan dengan 2 rakaat rak'ataini khafifatain, yakni 2 rakaat yang ringkas. Demikian para jemaah. Jadi kita rapat buat 2 rakaat yang ringkas dahulu. Sebaiknya juga hendaklah kita membangunkan keluarganya agar dapat sama mengerjakan solat malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala rahimallahu mura'an qama minal laili fasalla wa ayqadha mar'atahu fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma'. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhil ma'. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang bangun solat malam kemudian dibangunkan pula isterinya. Lalu isterinya kalau ngantuk, kalau sukar bangun, dia ambil air lalu dia percikkan air ke mukanya.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga merahmati seseorang isteri yang bangun solat malam, kemudian dikejutkan suaminya juga untuk bersama-sama solat malam. Lalu suaminya tak bangun, ngantuk, dia ambilkan air, dipercikkan muka suaminya tadi. Jadi keduanya sambil mengingatkan, kejut mengejuti untuk mendirikan solat malam. Ustaz, saya nak solat malam, kemudian selepas solat malam, saya kejutkan isteri saya, percikkan air mata kat mukanya, habis lepas tu kena marah Ustaz. Ataupun orang perempuan nak katakan, saya dah solat malam, kemudian saya dah solat, saya nak kejutkan suami saya ambil air percikkan kat mukanya, habis lepas tu siang bergaduh, dah tak pergi sarapan, tak dapat makan roti prata. Jadi macam mana? Kita kena lihatlah para jemaah, sebaiknya kita kena plan awal. Okey, katakan suami isteri kalau nak solat malam, okey, besok nak kejutkan solat malam tak? Suaminya kalau katakan besok kena kerja, jadi awak solat malam lah ya, awak doakan untuk saya pada waktu malam. Jadi kalau suaminya tak mentally prepared, tak perlu kejutkan. Katakan ni keduanya dah bersetuju, keduanya bersetuju nak solat malam. Ni lain, kalau keduanya dah bersetuju nak solat malam, kita saling kejut mengejuti. Jadi maksudnya baru kita kejut, ngantuklah lepas tu baru percikkan air. Jadi untuk kita saling kuat menguatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam perkara-perkara kebaikan. Tetapi kalau kita ajak suami kita kata saya tak naklah solat malam, awak solat malam sajalah, saya tadi siang saya kerja penat, saya nanti nak bangun subuh nanti awak kejutkan saya. Jadi tak perlulah kita kejutkan dia, kerana dah tahu solat malam qiyamul lail tak wajib. Jadi kita kena tengok keadaan, konteks. Kita jangan kadang-kadang pada jemaah, seseorang tu dia ambil ayat hadis ini terus dia-applykan hadis tersebut tanpa tengok pada konteks, keadaan. Jadi kerana itu bergaduh suami isteri. Apabila gaduh suami isteri, kenapa gaduh? Saya amalkan hadis Nabi SAW. Jadi kita tengok pada keadaan orang tu dah mentally prepared ke tidak. Hari ini hari awak, besok lusa cuba turn the other way round. Awak pula hari itu penat, suami pula bersemangat nak solat malam. Kemudian suami kejut, isteri dalam keadaan isterinya tak mentally prepared. Bagaimana keadaan? Di sini para jemaah, kita dalam melihat hadis kadang-kadang tak boleh applykan 100% sedemikian tanpa melihat kepada keadaan dan konteks dan sebagainya. Baik. Seterusnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Idza ayqadha rajulu ahlahu minal lail fasalliya aw shalla rakataini jami'a kataba fi dzakirina wa dzakirat." Apabila seseorang lelaki bangun tunaikan solat malam, lalu dikejutkan pula isterinya, kemudian kedua mereka solat bersama-sama, maka mereka itu dikategorikan bersama orang-orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini dapat kita lihat memang sangat baik untuk kita dapat bangun solat malam katakan, dan solat malam bersama keluarga. Ini contoh para jemaah kalau kita berkemampuan. Dan kita lihatlah, jadi maka di sini kita lihat kita ni kategori orang bagaimana. Kalau kita kategori orang kerja siang, penat, jadi kita lihat pada keadaan dan kemampuan kita. Tetapi kalau kita ini tergolong bersama golongan orang-orang dah retire ni, siang tak buat apa-apa, hanya siang asyik tengok TV, habiskan masa, tak tahu apa nak buat. Apa kata bangun awal, kemudian solat, hidupkan waktu malam. Terutama sekali di penghujung-penghujung hayat kita. Hidupkan waktu malam, kemudian waktu siang kita boleh tidur sementara, tidur seketika supaya kita dapat energi balik. Kemudian waktu malam kita qiyamul lail. Ini contoh para jemaah. Baik, hadis seterusnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW terbangun pada suatu malam, lalu baginda SAW bersabda, "Subhanallah, maha suci Allah. Madza unzila lailata minal fitnah." Fitnah apakah agaknya diturunkan pada malam ini? Madza unzila minal khazain. Kekayaan apakah pula yang agaknya diturunkan pada malam ini? Man yuqidu sawahiba hujurat ya rabba kasiyatin fi dunya ariyatun yaumal qiyamah.
Siapakah agaknya orang yang suka membangunkan orang-orang yang tidur dalam bilik-bilik tidur? Betapa ramai orang yang lengkap berpakaian di dunia tetapi mereka telanjang pada hari kiamat. Jadi maksudnya di sini adalah untuk ganjaran ataupun untuk fadilat orang-orang yang kejutkan orang lain untuk mendirikan solat malam. Maksudnya orang-orang untuk mengingatkan orang lain untuk mendirikan solat malam. Jadi sama juga dalam keadaan tadi, kita lihat kepada keadaan, kita ingatkan teman-teman atau sebagainya untuk berpada-pada. Maksudnya bukan hanya untuk tidur, tetapi luangkan sedikit masa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk qiyamul lail dan sebagainya. Ini contoh para jemaah. Tetapi perlu lihatlah berpada-pada dan sebagainya. Saya dapat tahu ada sebagian orang tu mereka ada grup WhatsApp grup masing-masing, kemudian semua di antara mereka, terutama sekali kalau ada kaum muslimat katakan yang tak bertugas di siang hari, okey pada hujung minggu ni kita nak qiyamul lail. Mereka pun saling kejut mengejut, semua apa A kejut B, B kejut C dalam WhatsApp grup tersebut. Alhamdulillah, itu satu perkara yang baik untuk saling kejut mengejutkan. Namun perlu diingat, kalau kita nak buat bagi para isteri yang nak solat qiyamul lail, perlu bertanya suami, atau jangan sampai kita menyejas keutamaan ataupun keinginan suami atau sebagainya. Dari Ali radhiyallahu anhu bahawasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah. Pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya. Waktu itu Ali sedang tidur bersama Fatimah, isterinya. Nabi SAW bertanya, apakah kamu berdua tidak bangun untuk mengerjakan solat? Ali menjawab, ya Rasulullah, diri kami ini berada dalam genggaman Allah. Jika kalau Allah menghendaki membangunkan kami, tentunya dia membangunkan kami. Lalu beliau pergi setelah mendengar jawapan itu sambil memukul-mukul pahanya sambil seraya bersabda, memang manusia itu amat suka membantah. Jadi satu ketika Rasulullah SAW ketuk pintu Ali dan juga Fatimah yang sedang tidur, lalu ingatkan mereka untuk bangun malam. Jadi maksud di sini adalah Nabi SAW juga ingatkan para sahabat ataupun ahli keluarganya untuk bangun mendirikan solat qiyamul lail. Alhamdulillah, zaman berubah. Zaman sekarang setiap orang ada handphone dah. Jadi apa yang kita boleh buat, kadang-kadang kita message. Maksudnya message tu kalau kita nak ingatkan di waktu lepas isyak ataupun katakanlah malam ini malam-malam terakhir bulan Ramadan, marilah kita hidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ini contohlah. Ataupun kalau kita berada pada musim hari cuti, kita semua dah bersetuju nak bangun malam, okey besok semua bangun malam qiyamul lail, maka kita boleh message dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya tanpa sebab, tiba-tiba tadi malam hari Senin malam Selasa, tiba-tiba kita message pukul 4 pagi. Janganlah nanti kita boleh kerana message pukul 4 pagi tadi boleh menyebabkan beberapa perkara. Sama ada orang yang sakit jantung tu, siapa pula message pukul 4 pagi ni? Bimbang-bimbang dapat berita kematian. Ataupun message pukul 4 pagi bergaduh pula suami isteri, siapa pula message pukul 4 pagi bang? Ni contoh. Jadi kita berpada-pada dalam nak mengingatkan, melihat pada konteks zaman kita. Baik, itu antara perkara-perkara yang boleh kita lihat ketika untuk kita mendirikan solat malam. Nokta yang keenam, jika seorang mengantuk ketika mengerjakan solat malam, hendaklah dia menghentikan solatnya terlebih dahulu, kemudian tidur sehingga perasan mengantuk hilang dan segar semula untuk mengerjakan ibadah. Ketahuilah bahawasanya solat malam ini bukan wajib. Jangan sampai kita memberatkan diri kita dalam keadaan kita ngantuk sangat, kita tetap bangun, kita tetap berdiri. Jangan sampai nanti kita baca semua ayat-ayat tengah terbalik. Jangan. Ketika kita rukuk, kita ngantuk sangat, kita subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal, sampai kita tertidur. Jangan. Kerana kita nanti bimbang, kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita ngantuk, rehat dan tidur. Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukumul lail fasta'jamal Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji'." Apabila seseorang bangun malam untuk mengerjakan solat, kemudian terasa berat membaca Al-Quran sehingga tidak sedar apa yang sedang dibaca, maka sebaiknya dia terlebih dahulu dia tidur dahulu. Kerana kita tak nak nanti, kadang-kadang kita baca Quran sampai ngantuk-ngantuk sangat, sampai tak tahu apa yang kita sebutkan, dan kita sebutkan itu mungkin doa yang tak baik ke atas diri kita. Dari Anas berkata pula,
Pada suatu malam Rasulullah SAW masuk ke masjid, lalu di situ terdapat tali yang diikat oleh antara dua tiang. Lalu bertanya Nabi, apakah ini? Para sahabat menjawab, dia adalah kepunyaan Zainab. Jika dia penat lalu mengantuk, maka dia berpegang pada tali ini. Lantas Nabi SAW bersabda, lepaskan tali itu. Hendaklah seseorang itu mengerjakan solat ketika dia segar. Dan kalau dia dah penat ngantuk, adalah lebih baik dia tidur. Satu ketika Nabi SAW pernah masuk ke masjid, tengok macam ada tali gitu. Ni tali apa ni? Para sahabat katakan ni Zainab. Zainab tu memang suka solat malam. Kalau malam ngantuk, dia pegang tali itu supaya dia tidak terjatuh. Nabi SAW kata, tinggalkan, buka tali ni. Kalau orang tu dah ngantuk sangat, tidur. Bukan sampai solat dalam keadaan memegang tali sampai terlalu mengantuk. Baik. Antara perkara seterusnya yang boleh kita lihat adalah tidak boleh memaksa dan menyusahkan diri, dan oleh kerananya seseorang itu dikehendaki mengerjakan solat malam sekedar kemampuannya. Sesungguhnya demikian, seseorang tetap dikehendaki mengerjakannya dengan tekun dan tidak boleh meninggalkannya dalam keadaan darurat. Tidak boleh meninggalkannya kecuali dalam keadaan darurat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, baik, secara umum para jemaah, kita nak solat malam itu berpada-pada mengikut kemampuan kita. Dan apabila kita telah mengikut kemampuan kita, sebaik-baiknya kita cuba beristiqamah. Kita tak nak jadi sebagai seseorang yang suatu masa dahulu sangat rajin qiyamul lail, sangat rajin baca Quran. Tetapi kemudian amalan yang baik ini langsung ditinggalkan. Jangan. Jadi biar kita dah lakukan amalan sedikit tetapi beristiqamah, ikut kemampuan kita. Di sini para jemaah perkara yang dapat kita lihat. Nabi SAW bersabda, khudhu minal a'mal ma tatiqun fa wallahi la yamillu Allah hatta tumillu. Rasulullah mengatakan, kerjakanlah semua amal itu mengikut kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan merasa jemu memberikan pahala sehingga kalian sendiri yang merasakan jemu dalam beramal. Allah tidak merasa jemu beri pahala sehingga kalian rasa jemu dalam beramal. Ini penting para jemaah. Jadi maksudnya, jangan kita lakukan amal terlalu banyak sampai hari ini kita buat, besok kita buat, lusa dah tak tahan, lalu kita tinggalkan. Ataupun besok kita buat rasa macam berat sangat. Saya letakkan satu contoh. Para jemaah yang dirahmati Allah. Pada solat tarawih katakan, kita tepuk dada tanya iman. Kemampuan kita, kesanggupan kita. Alhamdulillah hari ini banyak masjid-masjid telah mengadakan solat tarawih di mana mereka membaca, ada di antara mereka sampai mengkhatamkan Quran sepanjang bulan Ramadan. Ada yang membaca satu juz satu hari, satu malam. Tepuk dada tanya iman. Kita mampu tak? Mereka-mereka yang berada di Masjidil Haram, orang-orang Arab, apabila imam baca Quran, mereka dapat menghayati, dapat faham apa yang dibacakan oleh imam. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang faham tak? Kalau kita nak ulang kaji hafalan kita atau kita nak dengar bacaan imam, dapat menghayati, Alhamdulillah. Tetapi kalau kita ini agak-agak besok kerja, kemudian kita penat, kita rasa kita tak mampu mengikuti solat tarawih yang baca satu malam satu juz, saya sarankan tinggalkan. Pergi ke masjid lain atau solat di rumah atau sebagainya. Kita tak nak sampai solat kita itu hilang kekhusyukan, solat kita itu hilang kenikmatan. Sehingga dalam solat tu kita rasa bila nak habis, bila nak habis. Jadi amalan kita itu dah, kita rasa malal, kita rasa jemu dalam ibadah tadi. Tak wajar. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita kena lihat tepuk dada tanya iman kita. Jangan sampai kita beramal dan kita rasa jemu dan kita rasa hilang kenikmatan. Kita tanya diri kita, pernah tak kita solat malam tu ataupun kita solat tarawih, bila nak habis, imam ni baca panjang sangat pula, tu Allah Akbar, alhamdulillah, lagi 4 rakaat, cepatlah. Jadi ibadah kita tu di mana kekhusyukannya, di mana kenikmatannya? Ini contoh para jemaah. Jadi di sini pihak masjid perlu berpada-pada, para jemaah juga kena tengok pada iman mereka, kemampuan mereka, kesanggupan mereka. Mungkin kalau nak baca Quran ketika solat tarawih, bagus, alhamdulillah. Mungkin tak perlu baca sampai 20 rakaat, sampai 1 juz. Kita baca surah-surah yang panjang-panjang sedikit, buat 8 rakaat sekadarnya. Dan itu adalah baik bagi saya mengikut konteks negara kita dan masyarakat kita yang memang di siang hari bekerja dan sebagainya. Ini contoh. Baik.
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayu amali ahabbu ila Allah taala?" Qal adwamuhu wa in qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, amalan apakah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, satu amalan yang dilakukan secara konsisten, yang dilakukan secara istiqamah walau sedikit. Jadi para jemaah, dibezakan seseorang yang solat malam, katakan hari ini dia bangun pukul 3 pagi, kemudian solat pukul 4, pukul 5, 5:30, 2 jam setengah, penat. Alhamdulillah puas, tetapi penat sangat, lagi 2 bulan tu tak solat malam, tak sanggup. Kalau dibandingkan dengan seseorang, subuh pukul berapa? Subuh pukul 5:30. Dia bangun pukul 4:30 atau pukul 5. Dia solat 2 rakaat, 4 rakaat, Alhamdulillah. Tetapi hari-hari dia istiqamah. Kerana itu sedikit, setengah jam solat qiyamul lail, mampulah Alhamdulillah. Yang buat setengah jam ni lebih afdal daripada yang buat 2 jam setengah, satu kali buat terus surrender, tak buat lagi. Ataupun yang buat setengah jam dapat buat hari-hari. Kalau tak hari-hari pun dapat buat setiap minggu, hujung minggu katakan, lebih baik. Jadi Rasulullah mengatakan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan adalah adwamuhu wa in qal. Amalan yang dilakukan secara konsisten walau sedikit. Contoh pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nak dekat habis, kita habiskan sedikit dalam bab ini, kemudian minggu depan kita bersambung bab yang lain. Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimatan wa kana idza amila amalan athbatahu. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berterusan, istiqamah, konsisten. Dengan arti kata lain, dia mengerjakan satu amalan, beliau menekuninya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, janganlah kalian la takun mithla fulan, jangan engkau tu bagaikan ibarat orang tersebut." Apa dia? Kana yaqumul lail fatarakaha qiyamal lail. Janganlah engkau ni jadi seperti orang itu. Dulu dia tekun berqiyamul lail, tapi sekarang dia dah tinggalkan. Ya Rasulullah katakan kepada Abdullah, jangan kau seperti orang tersebut. Jangan seperti orang itu. Apa orang tu? Dulu bukan main hebat lagi amalan dia, qiyamul lail dan sebagainya. Sekarang dia dah give up. Maka sebaiknya biar kita berpada-pada dalam melakukan amalan para jemaah yang dirahmati Allah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud katanya, Dzukira abdan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama hatta asbah qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunai au qala fi udhunihi. Ada seorang lelaki yang diceritakan kepada Nabi SAW bahawasanya dia tertidur sehingga pagi hari. Mendengar itu beliau bersabda, orang itu telah dikecengi syaitan di telinganya. Dan hadis yang terakhir, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahawasanya Nabi SAW bersabda kepada ayahnya, "Ni'mar rajul Abdullahi law kana yusalli minal lail qala Salimun. Fakana Abdullahi ba'da dhalika la yanamu minal lail illa qalila." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah bersabda, sebaik-baiknya orang adalah Abdullah bin Umar. Rasulullah katakan sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar, sekiranya dia sentiasa bangun malam untuk mengerjakan solat. Salim meneruskan dengan menceritakan, sejak itu Abdullah tidak pernah tidur malam melainkan hanya sekejap. Baik para jemaah, jadi ini antara beberapa hadis-hadis yang dapat kita ambil untuk menunjukkan beberapa perkara mengenai keutamaan-keutamaan solat malam dan tata cara. Ringkasan para jemaah, kalau kita nak solat malam, sebaiknya kita tidur awal dan juga kita letakkan niat untuk bangun solat malam. Kalau dapat juga kita berwuduk sebelum tidur. Kemudian kalau dapat kita ketika kita dah bangun tu memang ngantuk, kita kena mujahadah. Kemudian kita bangun, lalu kita berwuduk, lalu kalau dapat kita tengok di langit, tengok penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mulakan solat dengan 2 rakaat yang ringkas, kemudian baru kita solat dengan mempanjangkan, melamakan rukuk dan sujud. Persoalan, Ustaz, boleh tak kita solat malam tahajud kalau kita tak tidur? Jawapannya boleh.
Ada banyak perkara-perkara yang lain akan kita kupaskan. Kita henti di sini. Kita bincangkan seterusnya pada pertemuan akan datang tentang waktu qiyamul lail. Apakah waktu-waktunya dan apakah waktu yang paling afdal dan berapakah bilangan solat qiyamul lail dan mengenai solat qiyamul lail pada waktu bulan Ramadan, solat qiyamul lail di waktu di luar Ramadan dan sebagainya. Perkara-perkara mengenai solat qiyamul lail akan kita bincangkan seterusnya pada pertemuan kita akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita kupaskan pada pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa, sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita kupaskan bersama. Silakan para jemaah. Setiap ada soalan, silakan boleh bertanya, boleh type di ruangan komen, kemudian akan diutarakan kepada saya untuk kita kupaskan bersama, insyaAllah. Baik, di sini ada soalan daripada Puan Aziza Abdul Rahman. Ya, sebentar ya. Baik, daripada Puan Aziza, kalau kita tidak dapat bangun malam, boleh tak sebelum subuh kita solat 2 rakaat tahajud terus? Kirakan kita dah terlewat dah hampir subuh. Tak dapat bangun malam, boleh tak sebelum subuh? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, soalannya tadi apabila kalau kita tak dapat bangun malam, boleh tak sebelum subuh kita solat tahajud terus solat subuh? Pertemuan akan datang kita akan bincangkan apabila kita katakan solat qiyamul lail tu, bilakah waktunya? Waktunya terbagi kepada 3. 1/3 malam awal, 1/3 malam yang pertengahan dan 1/3 malam terakhir. Yang terbaik adalah 1/3 malam terakhir. Akan kita kupaskan minggu akan datang bilakah ini dimaksudkan 1/3 malam terakhir. Secara ringkas para jemaah, selagi mana belum masuk waktu subuh, itu adalah masih malam. Kalau subuh pukul 5.45 katakan, kita bangun pukul 5 subuh, kita berwuduk, masih ada masa. Kemudian kita solat 2 rakaat, kita solat 4 rakaat. Itu berarti kita solat tahajud. Itu berarti kita solat qiyamul lail. Selagi mana belum masuk waktu subuh. Jadi sebelum masuk waktu subuh tu, itu masih malam dan kita gunakanlah masa tersebut. Kalau kita tak perlu bangun, tak mampu bangun pukul 2 pagi, 3 pagi, kita bangun setengah jam sebelum subuh, itulah qiyamul lail dan itulah antara waktu-waktu yang terbaik sebelum masuk waktu subuh. Jadi itu dikira sebagai solat qiyamul lail. Silakan, mana saya persoalan yang lain, silakan. Baik, soalan seterusnya daripada Tuan Sani Sharif ya. Salam Ustaz, saya pernah terbaca pada rakaat pertama dibaca surah Al-Kursi 7 kali dan rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Adakah hadis tentang perkara ini dan adakah doa untuk dibaca pada sujud rakaat terakhir? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, tentang solat malam, di sana tiada surah-surah yang khusus untuk dibaca yang menjadi satu rukun atau kewajipan. Jadi kalau kita nak solat malam, seperti mana saya katakan solat qiyamul lail, 2 rakaat pertama, the first 2 rakaat kita ringkaskan. Ringkaskan berarti kita baca surah Ayyuhal Kafirun boleh, lepas tu Qul Huwallahu Ahad, kemudian yang lain kita buat macam biasa. Tasbih kita baca 3 kali dan sebagainya. Selepas itu, kalau kita berkemampuan, sebaiknya kalau dapat kita baca surah-surah yang panjang. Surah daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ke surah-surah yang kita hafal, atau kalau tidak kita boleh baca surah yang panjang, Amma Yatasa'alun, atau kita baca Al-Duha, surah-surah yang lebih panjang. Pada setiap rakaat tak semestinya kita baca satu surah. Kalau kita tak mampu baca surah yang panjang, kita boleh mengambil surah-surah yang pendek. Katakan rakaat pertama kita baca Ad-Duha, lepas tu kita baca Alam Nashrah Laka Sadrak, lepas tu kita baca Wattini Wazzaitun. Jadi satu rakaat tu kita baca 3 surah atau 5 surah. Begitu juga rakaat yang kedua. Boleh kita buat demikian. Kalau kita nak baca surah Ad-Duha dan sebagainya pun kita tak hafal, Ustaz. Kalau kita tak hafal, katakan kita hafal surah apa? Kita tak hafal banyak surah. Jadi kalau kita tak hafal banyak surah, ada 2 cara. Kalau kita nak qiyamul lail, pada rakaat pertama tu, kalau nak, kita buka mushaf kecil, sambil tu kita baca Al-Quran. Diperbolehkan. Baca Al-Quran, lepas tu kita tutup Al-Quran, kita rukuk. Ataupun kalau kita tak nak pegang Al-Quran,
Kita hafal surah apa? Katakan kita hafal surah Inna A'tainakal Kautsar. Jadi rakaat pertama kita baca 10 kali Inna A'tainakal Kautsar. Rakaat kedua kita baca 10 kali Qul Huwallahu Ahad. Pun boleh. Tak semestinya 10, nak baca 5 kali, 7 kali, 3 kali, terpulang. Maksudnya kita lamakan berdiri. Lepas tu rukuknya tu juga kita lamakan. InsyaAllah perkara ini akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sama ada kita nak baca Qul ya ayyuhal kafirun, kalau kita nak baca ayatul kursi dan sebagainya, semua diperbolehkan. Ada soalan yang lain? Silakan. Salam niat mestikah disebut dalam hati seperti tahajud, hajat atau taubat? Perkara ini akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang, tetapi secara ringkas, kalau kita nak solat tahajud ke, kita nak sebutkan solat hajat, semua diperbolehkan. Kalau tidak, kita tunaikan, kita sebut sengaja aku tunaikan solat sunat kerana Allah, Allahu Akbar. Sengaja aku tunaikan solat sunat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, boleh. Atau sengaja aku tunaikan solat tahajud kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, boleh. Sengaja aku tunaikan solat qiyamul lail kerana Allah, Allahu Akbar, boleh. Sengaja aku tunaikan solat kerana Allah, Allahu Akbar, boleh. Jadi tak ada niat-niat yang tertentu, yang penting kita tahu bahawasanya kita nak qiyamul lail, kita nak solat hajat, kita nak solat tahajud, kita nak solat sunat, semua diperbolehkan. Mengenai soalan tadi, saya terlupa tertinggal bahagian kedua mengenai membaca doa ketika sujud. Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu kita telah bincangkan bahawasanya kita memang disunatkan memperbanyakkan doa ketika sujud. Maka kita boleh membaca apa juga doa ketika sujud. Ada doa-doa daripada hadis-hadis Nabi dalam kitab kita tu, dalam bab sunat-sunat solat ketika sujud tu, memang ada beberapa doa-doa yang kita boleh baca. Tetapi secara umum, kalau kita tak hafal doa-doa tersebut, kita boleh baca apa juga doa yang kita hajatkan. Kita telah kupaskan, para ulama telah berjelaskan bahawasanya membaca doa dalam solat lebih baik, lebih afdal daripada membaca doa selepas solat. Maka dalam solat tu, ketika sujud, kita perbanyakkanlah doa. Kita boleh baca doa dalam bahasa Arab, kita boleh baca doa dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Ada ulama katakan kalau kita nak baca doa dalam bahasa Melayu, jangan sampai kita mengeluarkan suara. Jadi semua diperbolehkan. Alhamdulillah. Silakan, ada soalan yang lain? Baiklah, kalau tak ada apa-apa, tak ada doa lagi, tak ada soalan apa lagi Ustaz. Baik. Kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi pada pertemuan akan datang. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan akan datang pada setiap hari Selasa di platform Masjid Qasim pada hari Selasa jam 10 pagi. Ini untuk pengetahuan kita para jemaah, di skrin kita tu ada QR code. Jadi barang siapa yang ingin menyumbang kepada derma untuk Masjid Qasim, bolehlah skrin snapshot QR code tersebut dan buat sumbangan derma kepada Masjid Qasim. Kerana sekarang ini kita tak dapat mengadakan majlis di masjid, namun pihak masjid tetap ada overheads dan bayaran-bayaran yang perlu dibayar setiap bulanan. Maka baik juga untuk kita dapat menyokong dengan kita terus menderma kepada masjid, insya-Allah. Biar amalan kita sedikit tetapi kita tetap beristiqamah dengan amalan-amalan yang baik, insya-Allah. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Barang siapa sekiranya menonton video ini di late telecast, dah tak boleh tulis soalan lah kerana soalan ni kita hanya dapat baca atau dapat jawab sekiranya ianya tu live telecast, dan ianya hanya dapat dijawab kalau kita tulis soalan tu di platform Masjid Qasim. Kerana pihak masjid, Ustaz Azim dan sebagainya, teman-teman akan ada di sana untuk mengelolakan majlis ini. Kalau kita menonton video ini atau video sebegini di platform yang lain yang di-sharekan oleh teman-teman, kemudian kita tulis soalan, pihak masjid tak nampak soalan-soalan itu. Itu yang dapat saya kongsikan. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat kita kupaskan pada pagi ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.